بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه Muslim. Ini hadis antara penyebab doa-doa kita, ibadat-ibadat kita hanya mensia-siakan rasa semata-mata. Tak dapat apa-apa. Pasal apa? Ada petualang yang Nabi cerita dalam ni yang mesti kita urai dalam kehidupan itu, mesti dipahami dalam kehidupan itu supaya perkara ni tidak membelenggu kita, supaya perkara ni tak membelenggu. Lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Takut-takut nak pada kita ya tak malam dah bangun ni. Tapi tak ada apa pun. Mari rasa macam tu. Lama-lama malah lah kalau macam ni. Dah buat tak malam, tak ada kesan benda pun. Dalam sekali malah bangun malam, malah baca Quran, malah berjemaah di masjid, malah. Dalam sekali siapa paling berjaya ketika? Kalau dalam bulan Ramadan ni nafsu paling berjaya. Kalau selepas Ramadan nafsu berjaya, penaja pada nafsu, syaitan iblis duduk di kanan belakang depan kita. Tepuk tangan tanpa dia berusaha lebih. Pasal apa? Pasal kita dah putus asa dengan perbuatan kita sendiri. Pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak tahu petualang penyebab kemanisan amal ibadah kita hilang dengan sebab itu. Hari ini kita nak bukai balik, tengok balik. Oh, dia rupanya antara penyebab dia. Tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Bukan sekadar baik, maha baik. Baik Allah Taala, maha baik Allah Taala ni segala bentuk. Segala bentuk nikmat semua datang daripada Allah Taala. Banyak mana tu? Allahu Akbar. Banyak. Sebanyak mana? Sehingga disebut dalam Al-Quran, baiknya Allah, murahnya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak buat kira-kira lah betapa banyak nikmat Allah, murahnya Allah pada kita sebagai makhluk, banyak-banyak, terlalu banyak sehingga tak boleh nak hitung. Itu banyak sangat. Allah Akbar. Terlalu banyak sampai tak boleh nak hitung. Kalau kita kira, kalau tulis dengan pen, habis dakwah pen dulu, tak habis lagi. Kalau diandaikan pen tu kita ambil dakwah daripada air laut, kering air laut, nak tulis nikmat Allah, nak tulis ilmu Allah, nascaya kering air laut, nikmat Allah, ilmu Allah Ta'ala tak habis lagi. Sebab tu kalau kita mengaji kuliah subuh ni, polis 5 jam sikit tu, sikit tu. Kuliah maghrib sejam sikit tu. Kalau kita mengaji, nak dapat ijazah, lepas SPM dapat ijazah dalam 4 tahun 5 tahun, rasa banyak tak? Sikit tu, sikit tu. Sebab tu orang-orang dulu dia belajar berbelah-belah tahun, belah tahun. Tu pun dia kata sambil-sambil tidur. Belah-belah tahun sambil-sambil tidur. Memang kita pun tidur juga, dia pun tidur juga. Tapi orang dulu hebat punya belajar sebenarnya. Habis masa pun dalam belajar, tua dalam belajar. Imam Nawawi sampai tak kahwin dengan sebab nak pelihara ilmu. Hebat tak? Hebat. Banyak rujukan-rujukan kita ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Habis masa dalam belajar. Kita hari ini pergi belajar 2-3 tahun, balik-balik, siapa Imam Nawawi? Ijazah tak ada. Siapa Imam Syafi'i? Diploma pun tak ada. Nak tikau orang. Bagaimana ni generasi-generasi muda hari ini? Kalau pergi belajar, tiba-tiba balik-balik, mula nak menjatuhkan
ulama-ulama muktabar tertentu. Sebab tu kita ni ikut ialah sebab kita baru sikit kalau nak banding orang-orang ni sebenarnya. Kita tengok sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik itu. Allah Ta'ala itu maha baik dan dia terima yang baik-baik. Yang baik. Macam kita ni, kalau kita ni baik, dia terima kalau yang baik. Tapi kalau orang jahat, dia memang suka buat benda jahat. Allah Ta'ala ni maha baik, dia tu hanya terima yang baik. Maksud baik ni, segala tindakan kita betul dengan undang-undang Allah. Itu baik. Segala tindak tanduk kita, kalau Allah Ta'ala kata haram, kita mengharamkan yang haram. Kalau Allah Ta'ala kata halal, kita menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Itu baik. Baik pada kita, baik pada orang sekeliling kita, dan baik dipandang dalam masyarakat. Hebat agungnya Allah, agama Allah Ta'ala bila kita beramal dengan ketetapan Allah Ta'ala. Baiklah dijawab dia. Kalau kita buat, Allah Ta'ala kata halal, Allah Ta'ala kata haram, kita tengok ini halal ni pasal apa masuk poket kita jadi halal. Poket orang haram. Itu tak betul lah macam ni. Tak baik lah macam ni. Sebab bercanggah dengan Allah Ta'ala itu baik, Allah Ta'ala akan terima perkara baik. Dia tidak akan terima perkara yang tak baik. Maksudnya perkara yang bercanggah dengan syariat Allah, undang-undang Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan terima. Sekalipun kita fikir dengan akal kita perkara itu baik. Kita fikir dengan akal kita macam ni baik, bagus ni. Tapi benda tu tak bagus, benda tu tak baik selagi mana ia bercanggah dengan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memang macam tu saluran. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin para rasul. Kita yang beriman, Allah Ta'ala perintah kita ni seperti mana Allah Ta'ala perintah para rasul. Dalam bab mana? Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang maksudnya hai sekalian rasul. Ini perintah pada rasul yang juga kena kepada kita semua. Hai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, iaitu yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Allah Ta'ala perintah pada Nabi dan Rasul dulu suruh makan perkara-perkara yang baik, dengan maksud baik di sini halal. Jangan menterjemah baik ni dengan harga mahal. Mahal harga kadang-kadang tak baik. Dia nak ambil nama baik ni, tambah sekali-sekali pun makan minum tersebut kita tak suka, tapi dia halal, dia tetap tak baik dengan. Sebab tu paling besar pada kita sebagai muslim mukmin, lebih-lebih lagi melibatkan makan minum kita cari yang halal. Yang halal dan sesuai dengan tubuh badan. Ada juga yang halal kadang-kadang tak sesuai dengan tubuh badan itu. Halal tapi tak sesuai. Ada orang makanan yang halal secara umum tapi tak sesuai dengan orang dia. Betul. Ada penyakit. Dia patut kena makan tapi dia kata halal ni. Tahu dah halal. Doktor kata kalau makan pendek umur. Kita makan juga. Haram perbuatan tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab boleh menyebabkan hilang nyawa. Dengan sebab perkara tersebut tak sesuai dengan tubuh badan kita. Nasi lemak, hukum asal halal. Tapi kalau kita bagi makan pada bayi yang baru lahir, baru 3 hari lahir, nasi lemak ni halal ni, dijual merata tempat, yakin pun tak pernah minta logo halal pun dalam bak nasi lemak ni. Tak pernah dalam bak ni. Tiba-tiba kita ambil nasi lemak, surat pada baby yang baru umur 3 hari. Boleh tak? Halal tapi tak baik dia panggil macam ni. Tak kena dengan saya, tak kena pada tempat dia. Maknanya kita tengok halal tadi sesuai dengan tubuh badan kita nak jadi. Dan beramal bersama juga. Beramal akan amalan yang baik. Maksud baik sini amalan-amalan yang sabit dengan syariat, betul dengan amalan sunnah.
Kita beramal di Allah Ta'ala terima ni dengan ada berapa syarat? Dengan ada 3. Di paling kurang yang pertama betul dengan syariat Allah. Betul dengan syariat. Jangan buat pandai-pandai je tak. Kita kena beramal bagi betul dengan syariat. Yang kedua, kena ikut cara Nabi, ittiba' an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kena ada keikhlasan. Kena ikhlas. Ikut cara Nabi pun kena ikhlas. Lepas tu betul dengan syariat pun dia kena ikhlas. Contohnya sembahyang subuh ni. Kita contoh dengan subuh baru lepas sembahyang subuh ni. Kalau kita sembahyang di rumah, kita solat di rumah. Solat dah betul tak dengan syariat tu? Betul. Subuh 2 rakaat kita pun sembahyang di rumah. 2 rakaat lillahi ta'ala. Ikhlas tak? Ikhlas. Berapa dapat? 1 kita dapat. Kali dengan bulan Ramadan 1 kali 70. Dengan sebab bulan Ramadan tu di rumah. Ikhlas. Betul dengan syariat tapi tak betul dengan sunnah. Berapa dapat? 1 tawaran asal berkata bulan Ramadan kita dapat 70. Mari masjid penuh keikhlasan. Daripada rumah langkah kanan turun penuh keikhlasan kita. Mari masjid, mari solat berjemaah dengan penuh keikhlasan, betul dengan syariat, mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran tu dah lain tak? Dah lain. Pasal apa? Pasal ittiba' an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita ikut cara Nabi, dia jadi lain. Tukar habis tak? Dia jadi terbalik tak? Daripada 70 dalam bulan Ramadan, mari sini ikhlas, betul dengan syariat, bertepatan dengan sunnah. 1 tadi di rumah dan tukar jadi sini jadi 27 tadi kali dengan 70 kali ganda. Apa hebat tak? Hebat apabila kita faham. Tapi kalau kita tak faham, ceritalah macam mana sekalipun. Macam tu juga. Pasal apa? Pasal tak faham. Ini nak bagi faham ni. Tapi insya-Allah kita faham tak? Tu yang datang. Kalau tak faham awal macam mana? Bangun tidur nak tazkirah dah ustaz. Kenalah tazkirah. Kena macam tu, nak suruh kita nampak macam tu baik formuanya. Tu biar kita buat betul dengan syariat, betul dengan sunnah dan ada keikhlasan. InsyaAllah ia yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tu daripada Rasul dulu, begitu juga kepada kita pada hari ini. Sama. Seterusnya. Dan ia berfirman dulu, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki pada kamu. Sama. Rasul dulu diperintahkan suruh makan perkara baik yang halal yang Allah Ta'ala rezekikan pada mereka. Begitu juga kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki pada kamu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, maka carilah yang baik-baik. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, seorang laki-laki jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, minumannya dari harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana diperkenankan dalam ini di sebalik apa yang dibagi tahu Allah Ta'ala itu baik, Allah Ta'ala terima perkara baik. Allah Ta'ala perintah Nabi supaya makan yang baik, yang halal. Perintah Rasul, perintah Nabi juga suruh beramal dengan amalan yang baik. Seperti mana suruh kita juga. Sama. Pada masa yang sama bila kita lari daripada kedudukan sebenar, apabila makan minum daripada sumber haram, makan daripada sumber haram, minum daripada sumber haram, pakaian dibeli daripada hasil masuk kerjaya kita,
yang tak berlaku sepatu syar'inya. Tak kira daripada hasil riba, hasil riswah, hasil judi. Walaupun kita beli nasi lemak tu tak haram, tapi duit yang kita beli tu, duit hasil tadi kita beli dah jadi haram. Haram. Pasal duit tu hasil daripada riba tu, riswah tu, ataupun seumpamanya, dan cukai jadi haram. Tengok orang dalam musafir ni tempat mustajab doa tak? Musafir ni antara tempat yang paling mustajab doa. Syarat musafir yang harus. Sebab tu kita kalau musafir ada doa banyak mana? Doa. Berdoa kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana antara tempat mustajab doa kita dalam musafir. Dalam musafir. Tiba-tiba ada seorang simpulan kata Nabi. Dia di dalam musafir, berdebu badannya, kusuk rambutnya, berdoa pada Allah dengan mengangkat suara, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhanku. Macam mana tak ada itu? Tengok-tengok di balik dia buat ucapan doa tadi, rayuan doa tadi, makannya daripada haram, minumnya daripada semua haram, pakaiannya daripada semua haram. Lalu kata Nabi, fa'anna saja budak, maka bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa itu? Yang dikatakan pertuanan yang menjadi penyebab doa kita ditolak, doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita beramal dalam keadaan situasi ini, dalam keadaan kita solat, dalam keadaan kita puasa, dalam keadaan kita mengerjakan ketaatan pada Allah, tetapi makan ini dekat kepada Tuhan, Allah Ta'ala tak berhajat nak terima doa kita, solat kita, puasa kita, apa saja yang kita buat daripada ketaatan pada Allah, termasuk mengerjakan haji umrah. Kita pergi haji daripada sebuah haram, masuk dalam tangan nak baru haji kita. Dalam tangan nak baru. Pasal awal lagi tak dulu. Duit yang kita kumpul tu dah awal-awal ni dah. Tapi walaupun pergi-pergi, balik-balik orang panggil apa? Orang panggil haji, orang panggil hajah juga. Tapi kalau ia daripada sebuah haram, tak ada. Balik-balik orang panggil haji, panggil hajah pada itu. Sebab tu kena berhati-hati. Pasal apa? Pasal antara sebab Allah Ta'ala tolak ibadah itu, doa-doa itu, sekalipun kita dah betul-betul, tapi selagi mana ada pertualan-pertualan macam ni melibatkan makan minum sumber daripada sumber haram ini, maka inilah menjadi penyebab ia yang ditolak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara salah satu. Banyak lagi tak yang lain? Banyak lagi Ustaz. Banyak lagi. Petualang-petualang lain banyak lagi menjadi penyebab doa kita ditolak, ibadah kita ditolak. Antaranya saya cerita satu je pagi ni. Iaitu makan minum daripada sumber yang haram. Maka dengan sebab itulah lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan, kita latih diri kita. Biar pendapatan kita di sini asalkan ianya barakah. Syarat mendapat berkat macam mana? Halalan thayyibah pendapatan itu. Apabila ia halal, apabila dia baik, maka keberkatan datang pada kita. Ingat nak angkat kaki tangan kita dalam melangkah masjid, ingat. Pasal apa? Darah yang mengalir dalam diri kita tu hasil daripada makan minum yang halal. Anak kita ni cakap baik dengan kita. Pasal apa? Darah yang mengalir dalam diri anak kita, darah daging yang tumbuh tu daripada sumber yang diberkati. Tu yang jadi macam tu. Sebab tu kalau berlaku kecelaruan dalam rumah tangga, tengok. Pertama sekali yang paling kena tengok makan minum yang kita sediakan untuk ahli keluarga kita. Selesai yang tu baru tengok yang lain. Tu antara punca yang paling besar merosakkan kehidupan kita dan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mesti kita semak ada. Lebih lagi dalam bab makan dan minum. Tak apalah kita buatlah kerja apa-apa pun janji ia daripada semua yang halal, insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Akhirnya masuk
Ada banyak. Tu satu hari yang sempat kita bincang. Untuk lain kali kita masuk hari lain. Ada soalan silakan. Hari ini kita jumpa faham bahasa Ustaz. Dia baik pada bahasa kita Ustaz. Yang orang mana bahasa itu, bahasa ibu bapa. Tapi tak dengar. Yang betul tahu tak? Okey. Mana lebih afdal bila mana kita berdoa, doa yang kita faham dulu, doa kita tak faham. Dia kamera. Ya. Asal doa ni Oh video kamera ni. afdalnya dalam bahasa Arab. Afdal doa dalam bahasa Arab tu asal. Asal doa afdal dalam bahasa Arab. Tapi kalau ni boleh jadi bertukar bila mana kita tak faham bahasa. Tak faham bahasa yang kita doa tadi. Maknanya kalau kita faham bahasa Arab, lebih afdal kita berbahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa Quran. Bahasa Arab ni bahasa syurga. Bahasa Arab ni bahasa Nabi. Maka kalau kita faham kalimah Arab, bahasa yang kita tuturkan, yang kita guna untuk meraih doa pada Allah, maka yang itu lebih afdal. Tetapi kalau doa yang kita doakan tadi dengan bahasa Arab, itu pun tak tahu apa. Lebih aula kita untuk guna bahasa kita sendiri, tak kira lah Melayu ke, apa saja bentuk bahasa, Allah Ta'ala memahami segala jenis bahasa. Guna bahasa diri, guna bahasa diri sendiri, sekalipun tidak ada bahasa atas dunia ni. Kita tak pandai bahasa lain kecuali bahasa hati kita. Bahasa hati kita tak doa, tak ada kalimah di lidah kita, cuma diam dia. Tiba-tiba mengalir mata, doa tak bunyi, tangan angkat, tiba-tiba mengalir mata. Itu bahasa apa tu? Bahasa hati. Allah Ta'ala faham tak bahasa hati kita? Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui selagi pun dalam lubuk hati kita yang tak pernah orang dengar apa yang kita cakap, tak pernah kita cerita wawarkan pada siapa, duduk diam je, kita merayu dalam hati kita, Allah Ta'ala dengar ada rayuan tersebut. Allah Ta'ala Maha mendengar. Hebat Allah. Yalah, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha segala maha. Maka lebih aula kalau kita ni tak faham bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa yang kita faham. Bahasa lain dah kita, bahasa lain. Cuma kalau kita dibimbing oleh ustaz itu, ustaz dia belajar bahasa Arab, dia kita ambil ya, kita ambil. Ataupun kali sekala ustaz campur-campur lah doa tu, campur-campur Arab ada, Melayu ada, moga-moga doa tu lebih kita menjiwai kedudukan sebenar apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sempurna. Baik, sambung minggu depan.